Okey, hari ini 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, saya nak ulang sikit minggu lepas kita belajar pasal transformer kan. Okey, transformer ni dia punya rumus dia. Okey, voltan primer bahagi dengan voltan sekunder sama dengan bilangan gegelung primer bahagi dengan bilangan gegelung sekunder. Okey. Jadi muka surat 184 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Maksudnya daripada start kepada stesen jana kuasa tu, penjana dekat stesen jana kuasa tu, macam mana tenaga elektrik disalurkan ke rumah kita. Okey. Okey, fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik yang menghubungkan stesen jana kuasa ke rumah anda. Okey. Maksudnya dekat penjana tenaga elektrik tu, okey, kita akan disambungkan dengan sistem penghantaran dan pengagihan. Okey, jadi kita boleh tengoklah. Okey, penjana di stesen jana kuasa lazimnya menghasilkan arus ulang alik. Okey, arus ulang alik dengan voltan 11 kV atau 25 kV. Maksudnya dekat penjana tu, dekat stesen jana kuasa, ni voltan dia, voltan AU. Okey, AU, arus ulang alik. Okey. Okey, and then arus ulang alik dari stesen jana kuasa ini kemudiannya dialihkan masuk ke dalam stesen transformer injak naik. Okey, transformer injak naik. Okey ni, BN ni. Okey, naik. Okey, transformer injak naik. Di sini voltan arus ulang alik dinaikkan ke 132,275 atau 500 kV dengan menggunakan transformer injak naik. Maksudnya, okey, kalau tadi dekat stesen penjana ni, stesen jana kuasa dekat penjana ni, dia hanya ada 11 kV dan juga 25 kV. Okey, bila masuk dekat sini, okey, masuk dekat stesen transformer ni, okey ni transformer. Okey, daripada 11 kV ataupun 25 kV, dia akan naik ke 132, 275 dan juga 500. Maksudnya 3 saluran yang berbeza. Okey, dia nak naikkan. Okey, sebab tu dia ada transformer injak naik. Tapi dia still guna voltan arus ulang alik. Okey, A, B. Okey, and then next. Okey. Jadi, kalau tadi set gambar dia kot ni. Okey, gambar dia kat sini. Okey. Set gambar dia ni dah. Okey, kamu tengok gambar ni. Okey, gambar kat sini adalah E2 dan juga BT. Okey, E2 dan juga BT. Okey. Di penghujung grid ini, arus ulang alik mengalir ke lapangan Swiss. Okey, lapangan Swiss D. Okey. Di pencawang masuk utama. Okey, pencawang masuk utama adalah ni, E1. Okey. Lapangan Swiss ini membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian E2 apabila diperlukan. Lapangan Swiss ini juga digunakan untuk membolehkan stesen jana kuasa dan grid yang tertentu ditutup untuk kerja penyelenggaraan tanpa memotong bekalan elektrik kepada para pengguna. Okey. So, dekat E1 ni, E1 adalah pencawang masuk utama. Okey, jadi dekat C, C ni adalah penghantaran melalui jarak jauh yang digunakan rangkaian grid nasional tu. Okey, rangkaian grid nasional, gambar ni. Ni. Okey, rangkaian grid nasional, kamu bisa nampak kan, dia ada dekat highway kan. Okey, ni untuk penghantaran jarak jauh. Maksudnya daripada stesen penjana tu, okey, stesen jana kuasa, okey, dihantar melalui rangkaian grid nasional. Okey, C. Okey, untuk penghantaran
jauh. Okey, sebab itulah kadang-kadang kamu nampak benda ni duduk atas bukit kan, dia nak menghantar dekat tempat yang jauh lah. Okey, lepas tu dia akan masuk ke dalam ni, okey, lapangan Swiss. Okey, lapangan Swiss ni lah yang dia akan kontrol. Okey, lapangan Swiss ni dia akan kontrol. Contohnya kalau bahagian kolam ketir, okey, ada kerosakan, dia akan tutup bahagian kolam ketir. So kita tak dapat elektrik lah. Okey, dan juga dia masuk dekat dalam pencawan masuk utama tu ada lapangan Swiss. Bisa tengok ni. Bisa. Okey. Okey, di pencawan masuk utama dan pencawan bahagian okey, arus ulang-alik dialihkan melalui satu siri transformer injak turun dalam stesen transformer injak turun. Okey, voltan bagi arus ulang-alik ini diturunkan secara beransur kepada nilai voltan yang berlainan untuk dibekalkan kepada para pengguna mengikut keperluan mereka. Okey, kalau tadi kita ada start daripada penjana, kita ada 132 kV. Lepas tu kita ada 275 kV, 500 kV dan juga 11 kV dan 25 kV. Maksud dia dekat pencawan utama ni dia akan kontrol okey berapa yang dia nak alirkan ke kawasan mana. Okey, kalau kawasan industri berat kita guna 33 kV. Okey, kalau kawasan industri ringan 11 kV sahaja. Okey, kalau dekat kawasan perumahan, okey, kawasan perumahan sini. Okay, kawasan perumahan kalau rumah sahaja 240 volt, maksudnya kat rumah kamu tu hanya boleh masuk 240 volt sahaja. Kalau kata masuk lebih daripada tu habislah elektrik kat rumah kamu kan. Okay, lepas tu kalau bangunan, okay, pejabat 415 volt. Okay, kalau hospital pun sama 415 volt. Okay, maksudnya kalau bangunan 415. Okay, kalau rumah 240 volt sahaja. Okay, yang ni adalah pencawang bahagian yang akan adjust. Okey, dalam ni ada transformer injak turun. Okey, dekat seksyen dana kuasa tadi A tu, okey, dia ada BN. Okey, BN naik. Okey, dekat pencawang bahagian, okey, E2 ni pencawang bahagian. Okey, dia ada transformer injak turun. Okey. Okay, kamu tengoklah gambar raja yang jelas tu muka surat 184 dan 185. Okay. Okay, kalau tengok kat sini, kabel penghantaran arus ulang-alik pada 500 kV tinggi. Ni 132 kV. Sebab itulah bila waktu hujan, okay, dinasihatkan kita tak duduk bawah ni. Sebab apa? Sebab dekat dia punya kabel ni memang ada arus elektrik. So bila hujan kena kat dia, dia akan air hujan tu dia akan bawa arus elektrik yang dia akan kena kat kita lah. Tu maksudnya. Okey. Jangan waktu hujan tu dinasihatkan janganlah duduk main bawah tu. Janganlah menghampiri kabel ni. Okey, rangkaian grid nasional ni. Okey. Okey, kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilihan rangkaian grid nasional. Okey. Jadi ni gambar rajah belakang ni. Okey, yang ni adalah pilihan rangkaian grid nasional. Okey, kat sinilah ada transformer. Ni transformer. Yang ni lah ada rangkaian grid nasional. Kat sinilah ada arus ulang alik kan. Jadi apa kesan dia kalau kita buat rumah dekat dengan ni, ataupun depa letak pilihan grid rangkaian grid nasional ni dekat dengan rumah. Okey, arus ulang-alik dengan voltan yang tinggi dialihkan melalui kabel penghantaran pada pilihan rangkaian grid nasional. Voltan yang tinggi lah, kadang sampai berapa? Maksimum dia boleh pergi 500 kV. 150 lah tinggi kan. Kalau 240 tu rumah kita pun kita rasa tinggi dah. Ni kilowatt lagi lah tinggi. Medan elektromagnet yang kuat dihasilkan oleh arus ulang-alik pada voltan yang tinggi dan dapat dikesan di kawasan berhampiran dengan pilihan tersebut. Okey, kalau kita terdedah sangat kepada medan elektromagnet, okey, kita punya sel akan terkesan lah. Maksudnya tak baguslah untuk situ kan. Okey, jadi satu lagi, kadang kita perasan kan ada menara pencawang kan. Okey, selalunya dinasihatkan
kita tak buat dekat kawasan perumahan. Sebab apa? Sebab medan elektromagnet ni lah. Okey, dia bila lama kelamaan dia boleh merosakkan kita punya sel. Okey, sebab itulah kalau nak buat pencawang ke apa benda ke, kena jauh daripada kawasan penempatan rumah orang lah, kediaman kan. Okey, sebab dia bawa mudarat. Okey, sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Okey, terdiri daripada dua jenis yang berbeza, iaitu pendawaian satu fasa atau fasa tunggal dan pendawaian tiga fasa. Okey, ini muka surat 187. Satu fasa ataupun tiga fasa. Dua fasa tak ada lah. Okey. Jadi pendawaian satu fasa hanya sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kilowatt atau 50 ampere seperti di kawasan perumahan di luar bandar. Maksudnya penggunaan tenaga dia sikit sahaja. Okey, ini pendawaian satu fasa. Okey, kalau di kawasan komersial dan industri, penggunaan tenaga elektrik yang lebih daripada 10 kilowatt atau 50 ampere, okey, kita guna pendawaian tiga fasa. Okey, ni fasa pertama, dia P, lepas tu fasa kedua, fasa ketiga. Maksudnya, ni dikira satu kitaran lah. Ni maksudnya, kita nak salurkan tu dalam tiga fasa. Jadi, banyak lah orang kata apa? Banyak dia punya tenaga elektrik yang dialirkan. Okey, jadi, ingat kalau pendawaian dua saja, pendawaian satu fasa dan pendawaian tiga fasa. Untuk satu fasa tu untuk kawasan luar bandar sajalah. Okey. Kalau kata bandar, okey, bandar yang orang kata padat kan, ataupun kawasan industri, kawasan kilang, okey, kita kena pendawaian tiga fasa. Ikut kepada penggunaan. Okey. Okey, yang ni pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Okey, jadi kalau kamu perasan dekat meter rumah kamu tu, okey, ni meter kan, meter yang orang PMB nak baca tu kan. Okey, kat situ kita akan ada satu lagi box, iaitu nama dia kotak fuse. Okey, kotak fuse disambungkan kepada meter elektrik. Okey, wayar elektrik dari kabel utama yang disambungkan ke rumah terdiri daripada wayar hidup dan juga wayar neutral. Okey, wayar hidup dia warna biru. Bukan. Silap. Dawai hidup, silap. Okey, dawai hidup dia warna coklat. Okey, warna coklat. Dawai neutral warna biru. Kena ingat lah. Okey, bukan saja-saja letak warna lah. Neutral warna biru, hidup warna coklat. Okey? Nampak? Coklat, biru. Biru. Okey? Okey, jadi dawai hidup dia punya voltan dia adalah 240 volt, neutral kosong. Okey, disambungkan ke dalam kotak fuse utama dengan satu fuse utama. Okey, fuse ni untuk orang kata apa? Kontrol jumlah voltan yang masuk ke dalam meter elektrik. Okey, meter elektrik pula menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan. Okey, kalau kita buka ikon berapa dia letak dia tak bulan kena bayar bil lah. Okey, seterusnya lepas daripada masuk ke dalam meter elektrik, okey, lepas tu dia akan sambung masuk dalam unit pengguna dan kotak fuse. Okey, lepas tu dawai, okey, ni dawai hidup coklat. Okey, dawai hidup, ini dawai neutral. Okey, yang ni adalah switch utama mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. Okey. Okey, lepas tu dia pergi kepada pemutus litar ELCB ataupun earth leakage circuit breaker. Okey, memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Nampak ni? Okey, ni dawai hidup kan. Dawai hidup dia bawa 240 volt. Okey, jadi kalau kata ada kilat, okey, bila ada kilat, jumlah arus yang masuk melebihi kan 240 volt. So, dekat ELCB ni lah dia akan orang kata apa? Putuskan litar. Maksudnya elektrik tu tak boleh masuk lah. Tu maksud dia. Okey. Okey, lepas tu kotak yang ketiga adalah pemutus litar MCB, iaitu miniature circuit breaker, iaitu mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Okey, maksudnya
dekat ELCB ni, semua voltan masuk kat sini. Okey, lepas tu dekat MCB ni lah yang dia akan agihkan. Okey, dia akan agihkan. Okey, sebab itulah sini pi apa lampu ke, okey. Ni pi litar pemanas, ni pi aircon kan. Okey, jadi dekat sini, okey, kamu nampak warna coklat adalah dawai hidup. Okey, warna biru adalah dawai neutral. Warna hijau adalah dawai bumi. Okey, maksudnya kalau tadi kata kilat tu dia masuk dalam kamu punya litar ni, okey, charge yang berlebihan akan dibumikan. Dia masuk terus tu, lepas tu masuk ke bumi, dibumikan. Okey, nampak pembumian dawai bumi. Duduk di bawah. Okey, maksudnya charge elektrik yang berlebihan akan dibumikan. Okey, kita sambung. Okey, lepas tu tadi bila daripada sini, okey, daripada MCB ni, okey, menghasilkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Okey, MCB dia akan masuk juga ke dalam litar pencahayaan. Okey, litar pencahayaan terdiri daripada dawai hidup dan juga dawai neutral. Okey. Okey, lepas tu kat sini yang dia bumikan cas tu, okey, litar kuasa terdiri daripada dawai hidup, dawai neutral dan juga dawai bumi. Okey, dia nak bumikan cas. Okey. Okey, jadi dia punya aliran dia mula-mula masuk ke dalam kotak fuse. Okey, lepas tu meter elektrik, switch utama, ELCB, MCB. MCB tu dia akan agihkan lah. Okey, agihkan kat mana yang kita buka buka switch kan. Okey, sama. MCB tu dia akan pengagihan lah. Okey. Okey, kalau dekat dalam buku teks kamu, okey, buku pasan. Dalam buku teks kamu, dawai hidup warna merah kan? Okey, dawai neutral warna biru. Okey, cuma beza kat sini lah. Ni sebabnya warna merah ni. Ni warna merah. Okey, pastikan dawai hidup tu warna merah. Okey, dawai hidup warna merah nah. Dekat petunjuk tu, okey, dekat petunjuk tu, dekat petunjuk dalam buku kamu tu ikut yang Sazah nah. Okey, yang merah kamu tu adalah dawai hidup. Okey, yang biru tu dawai neutral, yang hijau tu dawai bumi. Okey. Okey, last sekali yang ni lah soket kan. Kalau kamu nak charge telefon ke kan, pakai kat sini lah. Okey, MCB yang bagi. Okey, seterusnya palam 3 pin dan palam 2 pin. Okey, kadang-kadang bila kita beli peralatan elektrik, kadang-kadang nampak tak dia bagi macam ni. Kalau macam ni, dia main daripada Jepun. Kalau bentuk macam ni, main daripada Eropah. Kalau macam ni, Amerika Utara, yang ni India, yang ni Hong Kong. Ni macam Malaysia kan. Okey, palam ni ada 3 pin dan juga 2 pin. Yang ni 3 pin, yang ni 2 pin. Okey. Setiap negara mempunyai palam yang berbeza. Sebab itulah kalau kata kita beli, tiba-tiba dia pun tak tukar lagi kan. Kita beli barang daripada Jepun, tiba-tiba dia pun tak tukar lagi yang ni. So kita kena guna universal adapter tu kan, ada pin yang kita boleh masuk tu. Okey, peralatan elektrik kalau kita guna 3 pin, peralatan elektrik seperti cairan elektrik dan setrika mempunyai tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 3 pin. Okey, kalau palam 2 pin, pengering rambut, berus gigi elektrik, radio pun boleh kan? Radio pun. Okey, selalunya barang yang kecil lah. Okey, kalau palam 3 pin ni barang yang besar sikit lah. Okey, dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi yang dipasang pada palam 2 pin dan 3 pin semestinya mengikut kod warna antarabangsa dalam pendawaian ni kan, untuk menjamin keselamatan penggunaan elektrik. Okey, kalau kamu buka palam tu, okey, soket yang dekat belakang tu, okey, kamu boleh nampak macam ni. Okey, dawai neutral warna biru. Okey, dawai bumi sama ada belah hijau kuning. Okey, lepas tu dawai hidup warna perang ataupun warna merah lah. Kadang-kadang dia berwarna merah, boleh jadi juga. Okey, tapi yang ni adalah standard lah.
Ni satu dunia guna yang ni. Okey, supaya pendawaian tu selamat. Okey, jangan kata Indon pakai warna lain. Tak, dia sama. Okey, kalau dawai neutral memang warna biru. Dawai bumi memang warna hijau. Okey, berbelang hijau kuning. Okey, lepas tu dawai hidup warna perang. Okey, ni gambar raja yang sebenar lah. Okey, kalau tak ada raja lagi, boleh buka soket tu. Tengok mana satu dawai neutral, mana satu dawai bumi, mana satu dawai hidup. Okey, duk saja tu boleh lah kan. Nak explore. Okey. Dia tak kira lah kalau dia palam 3 pin pun memang dia pakai 3 wayar, 2 pin pun dia pakai 3 wayar. Okey, ni kalau palam 3 pin nanti dia tunjuk contoh lah kan. Tahu kan, kita panggil 3 kepala kan. Macam itulah. Okey. Okey, kalau 2 pin macam ni, LED bright night light kan. Okey, tu. Okey, hari ni setakat tu sahaja. Okey, buku aktiviti muka surat 30, soalan objektif. Soalan nombor 9. Muka surat 30, soalan nombor 9. Okey, raja di bawah menunjukkan palam 3 pin. Komponen yang manakah menghalang pengaliran arus elektrik yang berlebihan ke dalam alatan elektrik? Okey. Macam mana? A, B, C, D. Yang mana menghalang pengaliran arus elektrik yang berlebihan ke dalam alatan elektrik? Mana? A, B, C, D. Jawapan dia? Okey. Kalau tengok dekat sini kan. Okey, kat sini kamu ada kotak fuse. Kan tadi saya kata bila arus berlebihan masuk, kotak fuse tu fuse yang akan matikan ataupun putuskan liter. Okey, jawapan dia D lah. Okey, fuse. Okey, kadang-kadang bila kita guna lepas tu kita nampak berasap dekat soket tu. Okey, dekat palang tu kita nampak macam berasap kan. Bila buka-buka kita tengok hitam. Yang hitam tu sebenarnya fuse tu dah terbakar. Bila kita orang kata apa ni, bila kita tukar fuse ni, betul boleh guna lah. Tu fungsi fuse. Okey, nombor 10. Antara berikut yang manakah benar tentang kod warna antarabangsa dalam pendawaian bagi dawai bumi? Dawai bumi warna apa? Ya, belang kuning dan hijau. Okey, nombor 11. Apakah jenis arus yang terlibat dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik di stesen jana kuasa ke rumah? Jenis arus dia? Arus elektrik, arus lurus, arus ulang-alik, arus injek turun. Dia mestilah apa dia? Arus ulang-alik. Okey, arus ulang-alik. Okey, 12 tu tak belajar lagi.